Tuan-tuan, zikirlah berapa banyak sekalipun tak buat benda ni susah sikit. Tuan-tuan, beramallah macam mana pun tapi tak hindarkan benda ni, maka dia jadi sukar sedikit nak mengelak daripada perkara yang diharamkan oleh Allah. الكريم آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي يفقه قولي. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، فأعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, alhamdulillah, pada malam ini kita sekali lagi dapat bersama-sama hadir ke dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Mudah-mudahan segala kerja baik kita ianya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung lagi pembacaan kitab Adab Sulukil Murid yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala pada ibarat yang berikutnya. Dia kata Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Dia kata wa idza anasta min nafsika ayyuhal murid, apabila engkau merasakan pada diri engkau wahai murid, yakni wahai orang-orang yang berjalan pada jalan Allah, takasulan, engkau rasakan yang engkau itu malas. Dan pada minggu yang sudah kita dah terang
satu kerugian yang amat besar bagi orang yang malas. Bila mana dia dikuasai dengan sifat malas, akhirnya menghalang diri dia daripada beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia malas dan dia tak gerakkan anggota tubuh badan dia, maka lalu dia pun tidak beramal lagi. Sedangkan umur semakin hari semakin pendek. Hari-hari yang dilalui oleh manusia menunjukkan bahawa dia semakin dekat dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan kira-kira kita manusia dah tak ada masa. Kita akan pi kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana matinya sahaja satu orang anak Adam, maka yang mengiringi dia dua, yang mengiringi dia tiga, yang akan balik semula dua, manakala satu yang kekal. Dan tuan, tiga yang mengiringi orang yang dah mati. Pertama, harta dia. Dan tuan, harta ni termasuklah kereta dia, kemudian dia punya payung dia, ini semua harta dia. Kemudian yang mengiringi dia adalah isteri, kemudian anak penak, kemudian saudara-saudara. Maka itu semua akan mengiringi orang yang meninggal dunia. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW, yang mengiringi dia adalah amalan dia kepada Allah Ta'ala, juga ikut sekali. Lalu kata Nabi SAW, fayarji'asnan, Nabi kata, maka yang akan balik dua, harta benda dia akan balik semula. Yang keduanya adalah anak beranak dia, isteri dia, adik-beradik dia, kawan-kawan dia, semua ni balik semula. Maka Nabi kata, wa yabqa wahid, maka yang akan tinggal adalah satu, kata Nabi SAW, iaitulah amalan-amalan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, orang yang dikuasai dengan sifat malas, maka dia tidak akan beramal, kerana dia dikuasai dengan malas dia, dengan lesu dia. Kerana tu sifat ini Nabi SAW minta perlindungan dengan Allah Ta'ala. Dan tuan, selalu kita berdoa dengan doa yang diajar oleh Nabi SAW. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Dan sampailah akhir daripada doa tu, dan kita semua pun dah biasa dengar, dan kita pun hafal doa tu. Dan Nabi SAW minta perlindungan daripada lemahnya tubuh badan dan juga daripada sifat malas. Dan tuan, malas apa? Malas dalam melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dia merupakan satu sifat yang merugikan. Kerana orang yang malas, dia tidak lagi beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan umur yang ada pada kita adalah digunakan untuk beramal kepada Allah. Jadi kemudian dia kata lagi, wa tasaqulan 'anil khairat, dan juga bila mana engkau merasakan berat, 'anil khairat, untuk melakukan kebaikan-kebaikan, berat nak lakukan kebaikan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, maka cara dia lagu mana? Faqudha ilaiha bizimamir raja, maka pada waktu itu kamu kena hilangkan dia dengan memperbanyakkan harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, kita rasa malas, kemudian kita rasa
berat dalam melakukan kebaikan, masa tu kita berharap kepada Allah supaya kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, kerana tu, orang yang bila mana dia berat dalam melakukan amal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya senantiasa berharap kepada Allah supaya kita boleh melakukan kebaikan tersebut. Kenapa? Kerana satu orang dia tak boleh melakukan kebaikan melainkan apabila ia diizin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu nak kena bersyukur selalu. Bila kita boleh buat kebaikan ni, dia bukan daripada diri kita. Dan yang kita boleh buat kebaikan ni kerana apa? Kerana kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia cerita berkenaan dengan orang yang menjadi calon syurga Allah dengan orang yang menjadi calon neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana seseorang dia dicalonkan untuk masuk ke dalam syurga Allah taala, maka Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan dia beramal dengan amalan ahli syurga Allah taala. Dan ni tanda bahawa dia adalah calon daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi dia untuk melakukan taat kepada Allah. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah dia calon ahli neraka Allah taala, wal iazu billah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan dipermudahkan melakukan amalan-amalan yang dilakukan oleh ahli neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan kerana tu bila berasa malas, bila berasa berat nak buat kebaikan, dan tuan mohon dan harap dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab tu kenapa pada waktu pagi kita diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bila bangkit daripada tidur, lalu kita pun mulakan bangkit tidur itu dengan bacaan doa. Dan apa dia doa ketika mana bangkit daripada tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah daripada mana kami mati sebelum ni. Dan tidur tu dia adalah mati yang kecil. Dia tak sedap apa lagi dah pada waktu dia tidur. Dan alhamdulillah pagi hari ni kita boleh bangkit. Maka kita telah bangkit daripada kematian kecil kita. Wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah Ta'ala jualah kita akan dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata Nabi SAW, siapa yang pada waktu pagi dia bangkit daripada tidur, dia baca doa ni, satu ikatan syaitan akan terbuka. Dan waktu pagi ni kita diikat oleh syaitan. Dan ini disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok dalam kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dan tengok adab-adab ketika mana bangun daripada tidur. Dan bila kita baca doa, kata Nabi SAW, terungkai satu ikatan yang diikat oleh syaitan. Dan terungkai satu. Kemudian apabila dia terus bangkit dan dia pergi ke bilik air dan dia ambil wuduk, dan masa dia ambil wuduk tu terlerai satu lagi ikatan. Dan kemudian dia pakai baju siap-siap.
Kemudian dia nak mendirikan sembahyang, dia dah berdiri dah. Pada masa tu terungkai semua sekali ikatan-ikatan syaitan kepada dia. Tuan-tuan, maknanya apa? Kita takkan boleh rungkai ikatan-ikatan syaitan, dan kita tak akan boleh keluar daripada sifat malas, melainkan apabila kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana tu kata pengarang pada kitab ni, bila kamu ada rasa malas, bila kamu ada rasa tathaqulan, kamu rasa berat nak melakukan kebaikan, hilangkan dia dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, maka kita harap dengan dia, mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam Al-Haddad dia kata lagi, wa huwa an tadhkura laha ma wa'adallahu bihil amilina bi ta'atihi, dan hendaklah dia selalu mengingati ma wa'adallahu bihil amilina bi ta'atihi, apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala terhadap orang-orang yang mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang taat dengan Allah Ta'ala, dia dapat apa? Dan tengok apa dia kata, minal fawzil azim, dia akan mendapatkan kejayaan yang begitu besar pada sisi Allah. Wan na'imil muqim, dan dia akan mendapatkan nikmat yang berterusan daripada Allah Ta'ala. Dan tuan, ni kelebihan bagi orang yang melakukan taat dan dia melakukan amal saleh kepada Allah. Dan tuan, Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Bayyinah, innal ladzina amanu wa 'amilus salihat, sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang beriman dan dia beramal saleh, ulaika hum khairul bariyah, dia adalah sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, mula-mula sekali Allah Subhanahu wa ta'ala kata, orang yang beriman dan juga dia beramal saleh kepada Allah, maka orang ni mereka ini adalah hum khairul bariyah, mereka adalah sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata satu, Allah Ta'ala puji dia, dia adalah sebaik-baik makhluk Allah Ta'ala. Lepas tu Allah Ta'ala kata lagi, lahum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada, kata Allah. Maka bagi mereka itu adalah syurga Allah Ta'ala, yang mengalir di bawah syurga itu anhar, iaitulah sungai-sungai, dan dia akan berada di dalam syurga tu abada, buat selama-lamanya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya Allah Ta'ala kata apa? Radiyallahu anhum wa radu'an, Allah mereka redha kepada Allah, dan Allah Ta'ala juga redha akan mereka, kata Allah. Dan tuan, ni ganjaran bagi orang-orang yang beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, Allah Ta'ala kata dia sebaik-baik makhluk. Yang kedua, Allah Ta'ala beri kepada dia syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan tuan, kemudian dia akan kekal di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Kemudian kata Imam Al-Haddad lagi, warahmati warridwan, orang yang beramal kepada Allah, dia akan mendapatkan rahmat, warridwan, dan dia akan mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, bila Allah Subhanahu wa ta'ala redha kepada satu orang,
dia buat apa sahaja pun ianya adalah di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Perkara ni disebut dalam hadis qudsi. Dan tuan kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza kuntu ahbabtuhu," bila mana aku kasih kepada sesuatu hamba aku, kata Allah. Dan tuan, Allah Ta'ala ni bila dia kasih kepada satu-satu orang, maka dia akan buat perkara ni kepada orang tersebut. Dan tuan, lagu mana? Bila dia bercakap, percakapannya mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah. Bila mana tangan dia bergerak, maka tangan tu bergerak adalah dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Kakinya bergerak adalah mengikut apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, pokoknya apa? Dia senyum, dia bergerak, dan semuanya mengikut apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, ni hanya diberikan kepada orang-orang yang beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, akhirnya orang yang macam ni, bila setiap daripada langkah dia, setiap daripada diam dia adalah dengan keredaan Allah Ta'ala. Dan tuan, yang ni Allah Ta'ala sebut, bila dia balik esok kepada Allah Ta'ala, radiyatan mardiyah, dalam keadaan dia redha pada Allah, Allah Subhanahu wa taala juga akan redha kepada dia. Dan tuan, sebab itu perbanyakkan amal kebaikan, jangan malas. Dan tuan, banyakkan amal saleh, banyakkan amal taat kita kepada Allah Taala. Kerana apa? Kerana orang yang memperbanyakkan amal saleh, dia dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kena ingat lagi, wal khuludi fi fasihil jinan. Orang yang beramal saleh, dia akan kekal di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Wal izzi, dia akan diberikan izzi. Dan tuan, izzi ni kemegahan, dia akan diberikan kemegahan oleh Allah. War rif'ah, dia akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasyarafi, dan dia akan dimuliakan oleh Allah. Wal makanati indahu subhanahu wa inda ibadihi. Dan tuan, orang yang beramal, dia akan mendapat tempat pada sisi Allah, bukan setakat pada sisi Allah, bahkan pada sisi hamba Allah pun dia akan mendapatkan tempat pada hati manusia. Dan tuan, sebab itu ada satu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala bila mana dia kasih kepada satu orang hamba dia, dan Allah Ta'ala dia akan kata kepada sekalian malaikat, ya ayyuhal malak, wahai sekalian malaikat, kata Allah, aku kasih kepada hamba aku fulan bin fulan, maka aku perintahkan kepada kamu semua agar kamu semua kasih kepada dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, akhirnya hati manusia pun berasa kasih kepada dia. Dan tuan, pasal apa? Kerana dia juga adalah insan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, disebut Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, pada hari dia wafat. Dan tuan, pada hari Imam Ahmad bin Hanbal wafat, ramai orang yang mai. Bahkan ada sebahagian daripada murid Imam Ahmad bin Hanbal kata, ada muka-muka yang mai sembahyang jenazah Imam Ahmad bin Hanbal ni, kami tak pernah kenal pun dengan dia. Tuan-tuan, nak cerita apa? Ramainya orang mai pada hari kematian Imam Ahmad
bin Hanbal rahimahullah wa ta'ala. Tuan-tuan tak tahu mai daripada mana. Kami tengok muka ni tak kenal. Kami tengok muka ni tak kenal. Tak tahu siapa. Tuan-tuan, akhirnya murid kepada Imam Ahmad bin Hanbal, dia kata apa? Kami rasa, dia kata, guru kami Ahmad mendapatkan kemuliaan ini adalah kerana ibadatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, Imam Ahmad bin Hanbal ni selama kehidupan dia hanya buat dua perkara. Yang pertama, kehidupan dia mengajak pada tiap-tiap hari. Yang keduanya, dia akan memenuhi masa-masa dia dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, hari dia wafat, hari pada dia meninggal, tuan-tuan, ramai orang yang mai. Bahkan sebahagian daripada murid Imam Ahmad kata, aku tak kenal, kami tak kenal siapa yang mai menziarahi guru kami Ahmad ibn Hanbal. Dan tuan, kerana tu kata Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, orang yang beramal selain dia mendapat tempat pada sisi Allah, dia juga mendapat tempat pada sisi manusia. Masya Allah. Maka dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian kata Imam Al-Haddad lagi, wa idza ahsasta min nafsika mailan ilal mukhalafat. Tuan-tuan, mula-mula tadi dia habaq dengan kita, kalau payah nak buat baik, kalau malas nak buat baik, berharap kepada Allah. Kemudian ingat semula nikmat-nikmat yang bakal didapati oleh orang-orang yang beramal saleh kepada Allah. Tuan-tuan, lah ni dia cerita pula. Bila engkau rasa diri kau itu cenderung nak melakukan mukhalafat, nak melakukan dosa kepada Allah Ta'ala, tuan-tuan, ini lebih besar lagi. Dorongan nak melakukan perkara dosa itu lebih besar lagi. Kerana tu disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, siapa-siapa yang sabar dalam melakukan taat kepada Allah, baginya 300 darjat daripada sisi Allah. Dan Allah Ta'ala beri pada dia 300 darjat. Siapa yang sabar daripada melakukan benda yang diharamkan oleh Allah, dan dia akan mendapatkan 600 darjat daripada sisi Allah. Tuan-tuan, dia jadi kuih naik lagi, pahala dia makin berganda lagi. Kerana apa? Kerana melakukan taat ada sedikit mudah berbanding hendak meninggalkan benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kita dah sebut kan, benda yang haram ni, dia benda yang sesuai dengan hawa nafsu kita. Tuan-tuan, Al-Imam Al-Baijuri rahimahullahu ta'ala, dia cerita, dia sebut bagaimana nafsu bila dia dibakar selama 1000 tahun, diangkat balik semula, kemudian disuruh taat kepada Allah, dia tak mau taat dengan Allah. Tuan-tuan, dia direndam lagi selama 1000 tahun. Tuan-tuan, 1000 tahun dia direndam lagi, kemudian diangkat balik semula. Bila disuruh taat dengan Allah Ta'ala, tuan-tuan, dia tetap juga enggan untuk taat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, jadi bila mana satu orang dia cenderung nak melakukan dosa mukhalafat, dia adalah dosa-dosa kepada Allah. Au iltifatan ila sayyi'at, ataupun dia memandang kepada kejahatan-kejahatan. Tuan-tuan, kalau boleh kejahatan ni kita jangan pandang dia. Tuan-tuan, ulama letakkan cara, Islam letakkan cara.
Macam mana kita nak elakkan diri kita daripada melakukan maksiat kepada Allah. Tuan-tuan, zikirlah berapa banyak sekalipun tak buat benda ni susah sikit. Tuan-tuan, beramallah macam mana pun tapi tak hindarkan benda ni, maka dia jadi sukar sedikit nak mengelak daripada perkara yang diharamkan oleh Allah. Tuan-tuan, dalam perkara nak mengelak benda yang tak diingini berlaku, Islam dia letakkan satu kaedah. Nama kaedah itu saddu zara'i'. Tuan-tuan, apa dia saddu zara'i'? Menutup pintu-pintu kejahatan. Tuan-tuan, maknanya apa? Kalau kita tak mau berzina dengan yang bukan daripada hak kita, yakni daripada perempuan yang kita tidak nikahi, tuan-tuan, tolong jaga batas pergaulan. Tolong jaga. Kerana tu kata Nabi SAW, bila mana ada dua orang yang berkesedudukan dalam keadaan bersunyi-sunyian, maknanya apa? Lelaki dan juga perempuan, dia duduk bersunyi-sunyian, orang lain tak nampak, mereka dua orang lah. Tuan-tuan, kata Nabi SAW, lebih baik kamu pergi ambil besi, lalu kamu tusuk pada kepala kamu, itu lebih baik daripada kamu duduk berdua-duaan yang bukan daripada hak kamu, kata Nabi. Tuan-tuan, pasal apa Nabi kata macam tu? Kerana Nabi nak tutup pintu-pintu kejahatan. Tuan-tuan, tuan-tuan nak bagi tutup pintu-pintu kejahatan tu. Tuan-tuan, kalau kita baca pula dalam kitab fiqh berkenaan dengan penggunaan bekas-bekas, maknanya pinggan, sudu, lepas itu gelas yang diperbuat daripada emas, ataupun benda tu tak guna, dia hanya dibuatkan perhiasan saja. Tuan-tuan, ulama melarangnya. Ulama larang. Tuan-tuan, pasal apa ulama larang? Kerana ulama kata dikhawatiri kalau dia ittikhaz, takut-takut nanti dia pi ambil pakai. Tuan-tuan, mula-mula dia buat perhiasan dah, kan? Dia buat perhiasan, dia pun bukan ada kerja apa, pencen dah. Tuan-tuan, dia pun dah pencen dah apa, duk renung mah tu, kan? Duk tengok mah tu. Dia kata kalau minum dekat mah agak-agak rasa lagu mana dia kata. Nampak tak? Tuan-tuan, maka Islam cepat-cepat dia mengharamkan perkara tersebut. Macam zina, kata Allah Subhanahu wa taala, la taqrabuz zina. Jangan kamu hampir kepada zina. Tuan-tuan, Allah tak kata jangan berbuat zina. Allah Ta'ala kata jangan hampir kepada zina. Maknanya apa? Jalan-jalan nak pergi kepada perzinaan, jangan dekat dengan dia. Tuan-tuan, kerana tu kata Imam Al-Haddad rahimahullah ta'ala, bila mana kamu rasa kamu cenderung nak melakukan dosa, au iltifatan ila sayyi'at, ataupun kamu memandang kepada kejahatan-kejahatan. Tuan-tuan, bila dia pandang pada kejahatan, dia ada dorongan nak melakukan kejahatan tersebut. Tuan-tuan, jalan dia lagu mana? Tutup jalan-jalan yang boleh membawa kepada maksiat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kadang-kadang ni contohlah tuan-tuan, kalau di sekolah, di sekolah lah, kalau kita tegur budak-budak di sekolah, kadang-kadang budak biasalah, budak-budak dia tara dia nak naik, tara dia nak dewasa kan, umur dia 18, 19, kadang-kadang duk berdua-duaan dengan couple dia. Kenapa? Duk dengan couple dia. Kita pun tegur, ni apa ni? Jangan buat macam ni. Ni tak boleh, ni haram, tak boleh. Tuan-tuan, mereka akan jawab apa? Allah Ustaz, kami bukan buat apa pun, duduk-duduk lah.
Tuan-tuan, ini jugalah jawapan kebanyakan daripada kita. Tuan-tuan, padahal Islam dalam dia nak mengelak diri daripada melakukan maksiat kepada Allah, caranya lagu mana? Menutup segala jalan-jalan yang boleh menuju kepada kemaksiatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan baik, maka kata Imam Al-Haddad rahimahullah wa taala, bila kamu rasa nak buat dosa ataupun kamu memandang kepada kejahatan-kejahatan, faruddaha anha bisautil khauf, dia kata. Dan tuan, dia kata apa? Kata Imam Al-Haddad, hendaklah kamu pagak diri kamu bisautil khauf, dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila ada rasa nak buat dosa, bila ada rasa nak buat perkara kejahatan, tuan-tuan, pagarkan dia dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, macam mana nak hadirkan rasa takut kepada Allah taala? Imam Al-Haddad dia bagi tahu, wa huwa an tuzakkiraha wa ta'idhaha bima tawa'ada Allahu bihi man asahu minal hawan wal wabal. Hendaklah dia ingat baik-baik, kata Imam Al-Haddad, bila dia nak buat kejahatan kepada Allah, bila dia nak buat dosa dengan Allah, dia kena ingat apa yang dijanjikan oleh Allah, man asahu, siapa-siapa yang bermaksiat kepada dia, minal hawan, orang yang bermaksiat dia akan diperhina oleh Allah, wal wabal, dan kehidupan dia akan sengsara, kata Imam Al-Haddad, wal khizi, dan juga dia akan duka cita, wan nakal, dan dia akan dipinggirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ini akibatnya orang-orang yang melakukan dosa pada Allah, dia hina, wabal, dia sengsara, khizi, dia akan senantiasa sedih, wan nakal, dan dia selalu dipinggirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab itu satu hari ada orang tanya dengan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardah. Dia bertanya dengan Ibn Mas'ud, ya Ibn Mas'ud, ma nastati' qiyamul lail, kami tak boleh, kami tak mampu nak bangun pada waktu malam. Pasal apa wahai Ibn Mas'ud? Berikan jalan penyelesaian kepada kami. Tuan-tuan, ada sekelompok mereka yang mereka tak boleh bangun pada waktu malam. Tuan-tuan, kita semua nak bangun pada waktu malam, tapi kadang-kadang kita rasa tak mampu, kita rasa berat ya amat. Tuan-tuan, tengok apa jawapan Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud kata, aqa'adtakum bizzunub, dia kata, kamu telah pun diikat dengan dosa-dosa yang kamu lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kadang-kadang sifat malas kita dan kecenderungan kita melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah taala, ini adalah kerana belitan daripada dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan iman. Tuan-tuan, orang buat taat ni dan juga dia boleh tinggal perkara yang diharamkan oleh Allah, ianya adalah perkara iman kepada Allah. Tuan-tuan, Nabi kata, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu dia bertambah dan kadang-kadang dia berkurang. Tuan-tuan, ulama dia huraikan bagaimana iman bertambah. Al-imanu yazid, iman itu bertambah bitta'ah, dengan melakukan taat kepada Allah. Tuan-tuan,
Kalau kita buat taat pada Allah, kita buat amal saleh kepada Allah, iman yazid. Iman itu akan bertambah. Tuan-tuan, kemudian Nabi kata, wa yanqus, iman itu berkurang. Tuan-tuan, yanqus dengan apa? Berkurang dengan apa? Bil ma'asi, iaitulah dengan maksiat yang dilakukan oleh manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka kerana tu kita ingat balik semula, bila nak buat dosa je ingat ancaman-ancaman ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir kata Imam Al-Haddad, orang yang buat dosa kepada Allah wattardi, dan dia akan dihalau oleh Allah taala, wal hirman, dan dia akan terhalang daripada mendapat kebaikan daripada sisi Allah, was-saghari wal khusran, dia akan diperkecilkan oleh Allah taala, dan bahkan dia akan jadi lagu mana? Khusran, dia akan jatuh dalam kerugian yang amat nyata, kata Imam Al-Haddad rahimahullahu taala. Dan bila kita ingat ancaman-ancaman ini, insya-Allah kita tidak akan ada hendak melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, bila mana kita tak lakukan benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada waktu itu, tuan-tuan, kita akan mendapatkan panduan daripada sisi Allah taala. Dan tuan, pada masa itu Allah akan menurunkan hidayat dia ke dalam hati kita. Dan tuan, akhirnya hati itu akan senantiasa terdorong dengan dorongan yang kuat melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, yang ni kita baca je, yang ni kita akan terang pada minggu yang akan datang. Dia kata, wa iyyaka wal wuqu'a fima waqa'a fihi ba'du syatihin minal istihanah bi sya'nil jannah wan nar. Yang ni kita terang pada minggu depan. Kata Imam Al-Haddad, kamu kena jauhkan diri kamu sejauh-jauhnya daripada orang yang mempermudah-mudahkan soal berkenaan dengan syurga dan juga neraka Allah Ta'ala. Dan bab syurga dia mudah-mudahkan, kemudian bab neraka pun dia buat main-main. Kata Imam Al-Haddad, jauhkan diri daripada orang-orang yang macam ni. Wa'adzim ma'azzamallahu wa rasuluhu, malah dia kata kamu kena besarkan sepatutnya apa-apa yang dibesarkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Dan orang yang membesarkan apa yang dibesarkan oleh Allah dan Rasulnya, ini dalil, ini nak kata dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Sebab tu Allah Ta'ala kata, wa may yu'azzim sya'airallah, siapa-siapa yang membesarkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, syiar agama dia tinggikan, kemudian dia perelokkan syiar agama Allah. Dan Allah Ta'ala kata, min taqwal qulub, perbuatan ni semua adalah hasil daripada ketakwaan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ni kita akan terang nanti pada pertemuan yang akan datang, insya-Allah taala a'lam. Jadi cukup setakat tu. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammudana wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim
المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والله أعلم.